Kau dua orang pergi sana. Ini semua kau punya pasal lagi. Aku juga, engkau tu. Aku. Yang kau pergi buat apa? Nampak tahu aku punya kawan. Kau pergi buat apa? Satu anak mampu tu sawan. Sekali perlu. Kau nak malasi orang pula. Tangan pegang telinga. Buat encik. Kau ketambi. Benar? Padan muka kau. Setelah mencapai kegemilangan dengan filem-filem arahannya di Malay Film Production, P. Ramlee telah menghasilkan filem komedi seterusnya iaitu Labu Labi. Cerita yang ditulis oleh S. Kedarisman ini boleh dianggap sebagai filem komedi Laurel and Hardy versi Melayu yang cukup popular bukan sahaja di Hollywood, malah di seluruh dunia. Jika dilihat dari segi luaran, filem ini mula menampakkan kemerosotan P. Ramlee sebagai pengarah filem yang sudah kekeringan idea, namun pada hakikatnya tidaklah begitu. Ini kerana sewaktu itu di MFP telah berlakunya sedikit pergolakan kerana perselisihan antara Kesatuan Pekerja Filem dengan pihak majikan. Maka disebabkan itu, beberapa peraturan baru telah ditetapkan dan menyebabkan para pekerja tidak dapat melakukan kerja lebih masa untuk menambah sumber pendapatan. Perkara ini telah dibangkitkan P. Ramlee secara halus melalui sindirannya dalam filem Ali Baba Bujang Lapuk. Cik, ini malam saya nak kerja overtime lah. Overtime? Tak boleh. Alamak. Sekarang kita sudah pakai undang-undang baru. 1 hari 8 jam kerja. Hari Sabtu setengah hari. Hari Minggu holiday. Faham? Akibat daripada pergolakan itu, P. Ramlee telah kehilangan semangatnya untuk berkarya. Disebabkan kontraknya dengan MFP masih ada, maka terpaksalah P. Ramlee membuat filem seterusnya mengikut keadaan dan suasana di MFP ketika itu. Hasilnya, lahirlah filem ini yang boleh dianggap kemerosotan kreativitinya dalam bidang seni perfilman. Mata saya pedas. Nama saya Labu. Filem ini telah memperkenalkan P. Ramlee dan M. Zain sebagai teraja utama di samping beberapa orang pelakon sampingan seperti Udo Omar, Mariani, Rahimah Alias, Sharif Dol, Nyong Ismail, Bab Jan, Aziz Sattar, Sarimah, Ahmad C dan Saloma. Walaupun dengan ketiadaan Aziz Sattar dan S. Samsudin sebagai pelakon utama seperti filem-filem Bujang Lapuk sebelum ini, gandingan P. Ramlee bersama M. Zain ternyata tidak mengecewakan dan tetap membuatkan penonton ketawa tidak kering gusi. Filem ini merupakan filem pertama P. Ramlee berpasangan dengan M. Zain dan filem pertama P. Ramlee mengambil Mariani sebagai heroin dalam filem arahannya. Filem ini juga merupakan filem kedua P. Ramlee berpasangan dengan adik-beradik sebagai heroin selepas Mariam dan Sa'diah. Saloma menjadi heroin P. Ramlee dalam filem Seniman Bujang Lapuk. Dari segi lagu dan irama pula, filem ini telah memperkenalkan 3 buah lagu iaitu Yang Mana Satu Idaman Kalbu, Bila Larut Malam dan Singapura di Waktu Malam. Filem Labu Labi boleh dianggap sebagai sebuah filem yang tidak terlalu istimewa dan bergerak dalam kerangka komedi slapstick. Kebanyakan dialog di dalam filem ini dilihat kadang-kadang agak kasar yang digunakan secara berulang kali. Filem ini dilihat meneroka 3 tema penting di dalamnya. Pertama, seperti biasa, soal penindasan golongan feudal terhadap golongan pekerja serta sikap golongan feudal secara umum. Keduanya ialah eskapisme yang cuba dirasai oleh pekerja yang ditindas, dan ketiga ialah ruang mimpi yang dijelajahi tanpa sepadan dan garis penamat. Babak pembukaan filem ini dibuat dengan sungguh bijak, di mana P. Ramlee telah meletakkan pelakon-pelakonnya supaya memperkenalkan watak lakonan masing-masing, dimulai dengan Haji Bahil, isteri Haji Bahil, anak Haji Bahil dan 2 orang gajinya iaitu Labu dan Labi. Filem yang bertemakan ruangan mimpi ini dilihat tidak mempunyai had dan batasan. Di sini P. Ramlee seolah-olah menegaskan bahawa mimpi itu ialah hak mutlak individu dan tiada siapa berhak menghalang seseorang itu daripada bermimpi dan memasang angan-angan. Selalunya, soal mimpi ini seringkali dikaitkan dengan kisah dahulu kala seperti kisah angan-angan Mak Jenin. Kisah ini merupakan satu bentuk angan-angan atau mimpi yang tidak ke mana-mana, malahan boleh mendatangkan mudarat. Begitu juga seperti yang terjadi kepada Labu dan Labi.
di mana angan-angan dan mimpi mereka tidak membawa mereka ke mana-mana. Malahan mereka masih di situ, ditindas dan terus menjadi hamba kepada Haji Bahil yang sememangnya bakhil. Suatu era perfilman 60-an, penerokaan mimpi merupakan satu tema yang jarang dilihat dengan baik oleh kebanyakan pembikin filem. Namun disebabkan tema mimpi di dalam Labu dan Labi ini bergerak tanpa kawalan, jalan ceritanya telah menjadi longgar dan seperti tidak ada punca. Ini kerana terdapat beberapa babak dalam filem ini yang dilihat agak longgar dan tidak memiliki signifikan yang jelas selain memiliki tempoh yang agak lama. Misalnya dalam babak pertunjukan peragaan fashion. Dalam babak ini, peragawati yang terlibat telah memperagakan pakaian berbeza sebanyak 2 kali dan babak ini sebenarnya sedikit membosankan. Namun begitu, apabila kita teliti dengan lebih mendalam lagi, sebenarnya babak ini ingin menonjolkan soal komposisi kaum dengan menunjukkan adanya bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain dalam satu pentas dan boleh bersatu. Tema berkenaan soal penindasan golongan feudal terhadap golongan pekerja serta sikap golongan feudal secara umum dapat dilihat apabila kedua-dua pekerja Haji Bahil sering ditengking dan dimaki dengan kata-kata yang tidak enak. Namun kedua-dua mereka tetap bertahan dan tidak melakukan apa-apa. Hal ini kerana mereka berdua ini mahu terus kekal di rumah Haji Bahil kerana menginginkan gadis impian mereka, Manisah, untuk dijadikan isteri. Angan-angan dan tarikan terhadap perkara yang mustahil ini wujud dalam diri Labu dan Labi sebelum mereka bermimpi lagi. Demi mencapai impian itu, mereka sanggup menjadi hamba terus-terusan demi Manisah, walaupun pada hakikatnya hasrat mereka itu ialah hasrat yang kosong dan tidak akan membawa apa-apa makna. Selain itu, filem ini juga turut menyelitkan beberapa babak bagaimana layanan tidak baik yang diterima oleh Labu dan Labi daripada Haji Bahil. Selain daripada dimaki hamun, mereka juga hanya berdiri tegak dan menyaksikan Haji Bahil sekeluarga menikmati makan malam. Antara hal menarik yang ditonjolkan dalam babak semasa Haji Bahil sekeluarga menikmati makan malam ialah bagaimana P. Ramlee mengimbas semula dan mengaitkan babak yang berlaku semasa mata Labu yang dicucuk oleh Haji Bahil dengan filem arahannya yang lepas iaitu Ibu Mertuaku. Umum mengetahui bahawa dalam filem Ibu Mertuaku, mata Kasim Selamat telah buta kerana dicocok dengan menggunakan garpu. Begitu jugalah yang terjadi kepada Labu yang mengeluh dan merintih kononnya matanya telah buta kerana dicucuk oleh Haji Bahil dengan menggunakan garpu. Aduh, kerap bulita. Butanya macam beda. Macam Kasim Selamat. Hai Haji Bahil, sampainya hati kau mencucuk mata beda. Labu dan Labi juga menerima bentuk layanan yang tidak adil daripada pihak majikan. Ini kerana mereka hanya memiliki pakaian yang hampir sama sahaja, yakni baju berwarna putih. Seterusnya, mereka juga tidak disediakan bilik khas dan hanya dibenarkan tidur di kawasan beranda rumah. Namun mereka hanya redha dan tidak melancarkan apa-apa gerakan untuk memberi peringatan kepada Haji Bahil. Mereka hanya pasrah menerima seadanya dan rela dimaki serta dijadikan hamba setiap hari. Dalam tema berbentuk eskapisme yang dirasai oleh pekerja yang ditindas pula, dijelmakan P. Ramlee dalam bentuk mimpi. Mungkin kerana tidak dapat meluahkan rasa geram terhadap layanan Haji Bahil, justru mereka menggunakan mimpi sebagai jalan keluar kepada penindasan yang sedang mereka alami untuk membalas dendam. Perkara ini telah diluahkan oleh Labu dan Labi apabila mereka menggambarkan Haji Bahil dalam pelbagai bentuk sepanjang mimpi-mimpi mereka. Antaranya Haji Bahil sebagai pelayan restoran, Haji Bahil sebagai cita, Haji Bahil sebagai pekerja bar dan Haji Bahil sebagai orang tua yang lemah di dalam mimpi bahagian akhir mereka. Di sini kita dapat lihat bagaimana Labu dan Labi melepaskan geramnya terhadap Haji Bahil dan di dalam setiap mimpi mereka, mereka akan mengambil peluang secukup-cukupnya untuk memaki hamun Haji Bahil. Boy. Saya tuan. Muka kau macam Haji Bahil. Saya belum jadi haji tuan. Lain tahun saya jadi haji. Dan apa nama kau? Bakhil. Bahil? Ya. Bahil bin Kedegut. Macam muka tuan kita ya. Mau minum apa tuan? Gin and tonic. Baik. Tuan. Iblis tonic. Iblis tonic mana ada tuan? Sarah, and give me Satan and tonic. Setan lagi tak ada tuan. And bring me Haji Bahil and tonic. Get out! Get out! Tuan.
Dalam setiap filem-filem arahannya, P. Ramlee tidak lari daripada menyampaikan mesej dan sindiran kepada setiap lapisan masyarakat. Sindiran terhadap golongan feodal atau kaya dapat dilihat melalui filem ini dalam babak yang memaparkan labu dan labi bercakap bahasa Melayu dengan pelat Inggeris. Kedua-dua mereka berebut untuk berkahwin dengan Peragawati Sarimah dan berbangga-bangga dengan gelaran yang ada, misalnya Haji Labu, dan kemudian bertukar menjadi Robin Labu. Ini perempuan saya yang punya. Mana boleh? Ini perempuan saya yang punya. Hei, Tuan Dokter. Kalau kamu betul-betul keraskan hati, saya nanti samam di dalam court. You know court? Itu mahkamah lah. Dan di sana nanti kamu akan didapat salah karena masuk di dalam bilik Peragawati dengan tidak meminta keizinan. Dan saya magistrat akan menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun kerja berat. P. Ramlee telah memaparkan sikap-sikap negatif masyarakat kaya ini yang sering mendapat ruang kritikan di dalam filem-filmnya. Walaupun kritikan-kritikan ini disampaikan dalam keadaan bersahaja, namun ianya mempunyai nilai-nilai moral yang tinggi. Malah ada juga beberapa kritikan yang lebih tajam dan pedas berbanding di dalam filem Labu Labi yang telah dihasilkan P. Ramlee. Selain kritikan terhadap golongan atasan, P. Ramlee turut menampilkan kritikan terhadap segelintir masyarakat yang gemar menjadikan perkara-perkara berkaitan sihir sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah. Isu ini dapat dilihat dengan apa yang telah dilakukan oleh Labu terhadap keluarga Haji Bahil. Walaupun hakikatnya hanya sekadar mimpi Labu semata-mata, di sini kita dapat lihat bagaimana berkuasanya sihir daripada dukun yang ditemui oleh Labu, sehinggakan doktor yang diupah oleh Haji Bahil juga tidak mampu merawat penyakit yang menimpa Manisah. Namun akhirnya sihir ini berjaya dilawan oleh sihir yang digunakan Labi yang memperoleh geliga hikmat daripada pendeta yang ditempuinya di dalam gua. Di akhir babak filem ini, P. Ramlee sekali lagi memasukkan tema ruang mimpi yang dijelajahi tanpa sempadan dan garis penamat. Tema ini dapat dilihat semasa babak Labi bersanding dengan Manisah dan Saloma telah membuat cameo dengan menjadi penyanyi undangan di majlis persandingan berkenaan. Lagu yang telah dinyanyikan Saloma bertajuk Singapura Waktu Malam ini mengandungi baik-baik lirik yang menceritakan tentang kemakmuran dan latar belakang Singapura. Malah di penghujung lagu ini mengandungi lirik yang sangat bermakna di mana ianya mengaitkan penyatuan Malaysia dan Singapura. Bila di dalam bekerja. Begitulah sedikit sebanyak mengenai ulasan dan sindiran dalam filem ini yang dapat ditafsirkan dan dilihat. Mesej-mesej yang memiliki maksud tersurat dan tersirat ini diharap akan memberikan kita sedikit nilai dan pengajaran yang berguna pada masa akan datang.